Pada hari pembuangan undi, ketua tempat mengundi disertai oleh kaki tangannya hendaklah tiba di tempat mengundi awal-awal lagi, sebaik-baiknya sejam sebelum waktu mengundi dibuka dengan membawa semua alat perkakas pengundian. Tujuan sampai awal ialah untuk membolehkan mereka mengatur dengan baik segala persiapan yang diperlukan supaya pembuangan undi dapat dijalankan dengan lancar. Sila buka pintu dan tingkap. Sebaik sahaja sampai, mereka hendaklah membuka pintu-pintu dan jendela-jendela. Menampal kertas tanda masuk pada pintu masuk dan kertas tanda keluar pada pintu keluar. Menampal tanda sempadan larangan membuang undi supaya kelihatan dengan jelas. Dan memasang kertas tanda sempadan tempat mengundi. Di samping itu, notis-notis seperti kenyataan yang menunjukkan waktu pengundian ditutup, jadual kedua dan lain-lain notis pilihan raya hendaklah ditampal di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh orang ramai. Adalah menjadi tugas dan tanggungjawab ketua tempat mengundi untuk menentukan bahawa segala kertas tanda dilekatkan dengan jelas dan betul supaya dapat memberi panduan kepada pengundi-pengundi. Selepas berpuas hati dengan persiapan di luar, ketua tempat mengundi hendaklah mengatur pula persiapan-persiapan di dalam tempat mengundi. Jika bentuk bangunan adalah seperti rajah A dengan pintunya satu di sudut atas sebelah kiri dan satu lagi di sudut bawah sebelah kanan, aturkan tempat mengundi seperti ini. Kerani-kerani atau jurubahasa di sini, petak undi di sini, peti undi di sini, calon-calon atau wakil di sini, bakul sampah di sini, masuk di pintu ini dan keluar di pintu ini. Ketua tempat mengundi hendaklah duduk di sini supaya beliau dapat melihat dengan jelas apa jua yang berlaku di tempat mengundi. Jika bentuk bangunan di tempat mengundi adalah seperti rajah B dengan pintunya satu di sudut atas sebelah kiri dan satu lagi di sudut bawah sebelah kiri juga, aturkan tempat itu seperti ini pula. Kerani-kerani atau jurubahasa di sini, petak undi di sini, peti undi di sini, calon-calon atau wakil di sini, bakul sampah di sini, masuk di pintu ini dan keluar di pintu ini. Sementara ketua tempat mengundi duduk di sini. Jika bentuk bangunan di tempat mengundi adalah seperti rajah C dengan mempunyai satu pintu sahaja, letakkan penghadang di tengah-tengah dan aturkan tempat mengundi itu dengan menempatkan kerani-kerani atau jurubahasa di sini, petak undi di sini, peti undi di sini, calon-calon atau wakil di sini, bakul sampah di sini, masuk di sini dan keluar di sini, dan ketua tempat mengundi hendaklah duduk di sini. Jika bentuk bangunan di tempat mengundi adalah seperti rajah D dengan pintu-pintunya bertentangan antara satu sama lain, aturkan tempat itu seperti ini. Kerani-kerani atau jurubahasa hendaklah duduk di sini. Petak undi di sini, peti undi di sini,
calon-calon atau wakil di sini, bakul sampah di sini, masuk di pintu ini dan keluar di pintu ini. Dan ketua tempat mengundi duduk di sini. Dalam semua contoh tadi, ketua tempat mengundi duduk di tempat yang memudahkannya melihat dengan jelas apa jua yang berlaku di situ. Oleh itu, aturkan meja-meja serta alat-alat perkakas pengundian mengikut susunan yang sesuai bagi satu-satu tempat mengundi, sama ada mengikut rajah A, rajah B, rajah C atau rajah D. Calon-calon atau wakilnya diberi satu tempat khas supaya mereka dapat memerhati sama ada pengundian dijalankan dengan betul lagi teratur. Ketua tempat mengundi hendaklah memeriksa dan menentukan segala persiapan dibuat dengan baik lagi memuaskan. Setelah berpuas hati, beliau hendaklah memanggil kaki tangannya supaya menyerahkan surat-surat perlantikan dan surat menyimpan rahsia mereka masing-masing untuk difailkan. Pegawai yang bertugas dikehendaki menyimpan rahsia kerana dengan ini akan terjaminlah rahsia satu-satu pengundian itu. Pakai lencana. Lencana yang menandakan bahawa mereka adalah pegawai-pegawai pilihan raya akan dibekalkan kepada mereka yang bertugas dan lencana ini hendaklah disematkan di baju masing-masing. Di samping itu, ketua tempat mengundi akan juga membekalkan kerani-kerani pengundian dengan alat-alat seperti buku daftar pemilih, buku kertas undi, kayu pembaris, pensel dan penindih. Penindih ini hendaklah diperiksa coraknya terlebih dahulu oleh ketua tempat mengundi. Kerani pertama hendaklah mengatur dengan kemas daftar pemilih, kayu pembaris dan pensel. Kerani kedua hendaklah menyemak nombor bilangan dalam buku kertas undi dan menentukan tiap-tiap satu buku mengandungi 50 helai. Sementara kerani ketiga hendaklah menentukan yang alat penindih itu berada dalam keadaan baik. Ketua tempat mengundi akan juga memastikan bahawa segala-galanya siap disediakan di atas mejanya. Untuk kesenangan rujukan nanti, ketua tempat mengundi hendaklah menyusun di atas mejanya risalah-risalah seperti undang-undang, peraturan dan arahan mengenai pilihan raya. Di samping itu, sampul surat, borang-borang nombor 8, 9, 10, 11 dan 12 mohor, lakri, pet dakwat dan kertas sap, pita dan pisau, lilin dan macis dan lain-lain yang akan digunakan hendaklah juga disusun dengan rapi. Biasanya, calon atau wakilnya akan hadir di tempat mengundi untuk menyaksikan perjalanan pembuangan undi. Mereka juga dikehendaki mengisi borang menyimpan rahsia dan borang ini hendaklah diserahkan kepada ketua tempat mengundi untuk disimpan. Setelah ketua tempat mengundi berpuas hati, segala butir-butir mengenai calon atau wakil yang tercatat dalam senarai yang disediakan, beliau akan mempersilakan mereka duduk di tempat masing-masing. Sebelum pengundian dibuka, ketua tempat mengundi hendaklah menunjukkan kepada calon atau wakilnya peti undi yang sudah dikosongkan untuk mengesahkan tidak ada kertas-kertas yang tertinggal di dalamnya. Beliau kemudian menguncinya dengan baik dan mengikat serta memeterikan tudung peti undi itu dengan menggunakan tali pita dan lakri yang dibubuh cap mohornya. Calon-calon atau wakilnya boleh membubuh cap mohor mereka kepada lakri itu jika mereka suka. Mulut di sebelah atas peti undi dibiarkan terbuka supaya dapat dimasukkan kertas-kertas undi kelak. Setelah semua pihak berpuas hati dengannya, maka segala-galanya telah pun siap sedia untuk pengundian.
Semuanya sudah siap sedia. Mulai tepat pukul 8 pagi, pengundi-pengundi akan dibenarkan masuk seorang demi seorang. Giliran masuk adalah dikawal oleh pegawai polis. Pengundi-pengundi dikehendaki berbaris dalam 2 barisan, satu untuk pengundi lelaki dan satu untuk wanita. Tiap-tiap pengundi dikehendaki menunjukkan kad pengenalannya atau lain-lain dokumen untuk mengenalkan dirinya kepada kerani pertama. Nombor kad pengenalan dan nama pengundi itu dibandingkan dengan yang terdapat dalam daftar pemilih. Jika didapati sama, beliau memanggil nombor daftar dan namanya dan menggarisnya dengan pensel di antara nombor pemilih dengan nombor kad pengenalannya. Sambil itu, kerani kedua hendaklah menulis nombor itu dan mengoyakkan kertas undi dari pangkalnya lalu memberikannya kepada kerani ketiga yang akan menindik dan melipatnya. Kemudian diserahkannya kertas undi itu kepada si pengundi. Si pengundi kemudiannya menuju ke petak undi untuk memangkah undinya tanpa dapat dilihat oleh orang lain kerana petak undi itu ditutup di sebelah kiri, kanan dan belakang. Selepas melipat kertas undi yang dipangkahnya, si pengundi hendaklah memasukkan ke dalam peti undi yang disediakan dan terus keluar. Bila mengundi, pangkahlah dengan betul. Ini salah, yang ini pun salah. Ini baru betul. Dan ini pun betul. Pangkahlah di tempat kosong yang telah disediakan. Minta kad pengenalan, Makcik. Apabila didapati nombor kad pengenalan pengundi berlainan sedikit dari yang ada dalam daftar, kerani pertama hendaklah menyuruh ia berjumpa dengan ketua tempat mengundi. Jika didapati berbeza sedikit pada nombor kad pengenalan atau nama pengundi itu, ketua tempat mengundi hendaklah memintanya membuat sumpah di dalam borang 8 dan 9 atau 10 dan menandatanganinya. Jika pengundi itu tidak tahu membaca atau tidak faham akan surat sumpah yang akan dibuatnya itu, ketua tempat mengundi hendaklah menerangkan dan meminta pengundi itu mengikutnya membaca surat sumpah itu atau memanggil jurubahasa untuk menolongnya. 1. Abu Bakar bin Senayan. Saya meminta sumpah kali kedua. Ya. Angkat tangan. 366. Pilihan raya. Sima Kamaria binti Karim. Selepas itu, ketua tempat mengundi hendaklah mengesahkan surat sumpah itu. Setelah si pengundi menurunkan tanda tangan atau cap jari, ia bolehlah diberi kertas undi biasa. Saya boleh jumpa dengan saya di kerani pertama. Tiga, lima, 4. Mariam binti Abdul Rahman. Sesiapa sahaja yang namanya terdaftar dalam daftar pemilih adalah layak untuk mengundi dan ini termasuk mereka yang buta atau cacat anggota. Apabila didapati seseorang pengundi itu adalah buta, maka ketua tempat mengundi hendaklah membantu dan memimpinnya untuk mengundi. Apabila tiba di petak undi, ia hendaklah ditanya calon mana yang hendak dipilih. Pengundi buta ini hendaklah membisikkan jawapannya atau memberi syarat kepada ketua tempat mengundi akan pilihannya dan ketua tempat mengundi hendaklah memangkah baginya. Sudah, sekarang mari kita masukkan dalam peti undi. Oleh kerana ketua tempat mengundi telah pun mengangkat sumpah menyimpan rahsia, maka rahsia pengundi buta ini adalah terjamin. Pakcik, mari. Ini kad pengenalan ni, bawa dia balik. Ketua tempat mengundi hendaklah mencatat bilangan pengundi yang membuang undi pada tiap-tiap 1 jam dalam borang khas yang disediakan dan juga mencatatkan jumlah besarnya pada waktu itu.
Kak benalan, Cik. Encik sudah mengundi, Encik. Belum Encik, saya belum undi lagi. Tapi nama Encik telah dicatat di sini. Boleh jadi ini salah Encik. Encik. Najibullah hendak mengundi, tetapi namanya sudah ditanda sebagai sudah mengundi. Pengundi ini hendaklah diminta berjumpa dengan ketua tempat mengundi yang akan menyiasat nama pengundi itu dalam daftar yang digunakan dan memberitahunya bahawa adalah menjadi satu kesalahan mengundi 2 kali. Betul belum? Betul. Sekarang Encik mau mengundi. Encik tahu kesalahan 2 kali mengundi? Tahu Encik. Kalau Encik mau mengundi juga, Encik kena bersumpah. Boleh Encik. Boleh? Boleh. Mari ikut saya. Baik Encik. Saya Najibullah Khan bin AB Khan, kad pengenalan nombor 4152284. Jika pengundi itu masih hendak mengundi seperti Najibullah, maka ketua tempat mengundi hendaklah memintanya membuat sumpah dalam borang 10 dan 11 dan menandatanganinya. Dalam lain-lain bahagian pilihan raya pada masa pilihan raya umum. Minta menandatangani kedua-dua borang ini. Ketua tempat mengundi hendaklah mencatatkan nombor daftar dan nama pengundi itu di belakang kertas undi ganti, iaitu kertas undi yang lain warnanya daripada kertas undi biasa dan memberikannya kepada si pengundi. Pengundi ini kemudiannya bolehlah mengundi dengan cara biasa. Selepas itu, ketua tempat mengundi hendaklah mencatatkan nombor daftar pengundi ini ke dalam senarai undi ganti. Encik boleh mengundi sekarang. Benalan, Cik. Kamala hendak mengundi tetapi terlupa membawa kad pengenalan atau sebarang dokumen seperti lesen memandu kereta, sijil kerakyatan, surat beranak dan lain-lain yang boleh mengenalkan dirinya. Bila kejadian seumpama ini berlaku, ketua tempat mengundi hendaklah bertanya kepada kerani dan juga wakil-wakil calon sama ada mereka kenal atau tidak dengan pengundi itu. Jika kebanyakan mereka kenal dan namanya tercatat dalam daftar pemilih, maka ketua tempat mengundi bolehlah membenarkannya mengundi seperti biasa. Jika tidak, orang itu hendaklah diminta beredar dari situ. Benalan, Cik. Wanita ini hendak mengundi tetapi namanya tidak ada dalam daftar pemilih. Tanyakan sama ada dia pernah mendaftar dan di mana. Mengundi, Ketua tempat mengundi hendaklah memberitahunya bahawa oleh kerana namanya tidak ada dalam daftar pemilih, ia tidak boleh mengundi di situ dan dia hendaklah dinasihatkan supaya sekiranya dia suka, dia bolehlah pergi ke tempat mengundi yang berhampiran melihat kalau ada namanya di situ. Wanita ini hendaklah diminta beredar dari situ. Tepat pukul 7 malam, iaitu apabila pengundian ditutup, ketua tempat mengundi akan hanya membenarkan pengundi-pengundi yang telah dipanggil namanya membuang undi. Encik, suraikan orang masa dah cukup. Setelah pengundi yang terakhir keluar dari tempat mengundi, ketua tempat mengundi dan kaki tangannya hendaklah dengan segera menutup pintu keluar dan semua jendela-jendela. Selepas itu, ketua tempat mengundi hendaklah menjemput calon atau wakil-wakilnya untuk menyaksi beliau memeterikan mulut peti undi. Dan beginilah caranya. Wakil-wakil calon jika suka boleh menurunkan cap mohor mereka pada meteri, tetapi cap mereka janganlah menutup mohor Suruhanjaya Pilihan Raya.
Dengan demikian, maka terjaminlah bahawa tidak seorang pun yang akan dapat membuka peti undi itu tanpa memecahkan meterinya. Selepas memeterikan peti undi, ketua tempat mengundi hendaklah meminta semua kerani-keraninya menyerahkan semula kepadanya semua alat-alat seperti daftar pemilih, buku kertas undi, penindik dan sebagainya. Beliau hendaklah mengoyakkan baki dan pangkal kertas undi yang telah digunakan dan mengira jumlah kertas undi yang telah dikeluarkan dengan membilang pangkal-pangkal kertas undi itu. Setelah mendapat jumlahnya, beliau hendaklah mencatatkan dalam borang 12. Ketua tempat mengundi hendaklah juga menandatangani borang 12 sebagai bukti beliau telah mengira dan mencatatkan ke dalam borang tersebut jumlah kertas undi yang telah digunakan serta bakinya. Kemudian dimasukkannya ke dalam sampul nombor 4. Sampul nombor 2 ialah digunakan untuk memasukkan daftar pemilih dan pangkal kertas undi dan dimeterikan. Semua baki kertas undi dan kertas undi yang rosak jika ada, hendaklah dimasukkan ke dalam sampul nombor 1 dan dimeterikan. Ketua tempat mengundi dikehendaki menandatangani senarai undi ganti dan memasukkannya ke dalam sampul nombor 3 dan memeterikannya. Dia hendaklah juga memasukkan semua surat perlantikan dan surat sumpah menyimpan rahsia bagi dirinya sendiri dan juga kerani-keraninya ke dalam sampul nombor 5. Kemudian dimasukkannya pula semua borang-borang nombor 8, 9, 10 dan 11 ke dalam sampul nombor 6. Dan akhir sekali dimasukkannya semua baki borang, alat-alat tulis dan lain-lain dokumen ke dalam sampul yang tidak bertanda. Apabila semuanya sudah selesai dimasukkan ke dalam sampul-sampul yang berkenaan, sampul-sampul itu disusun mengikut nombornya dan sampul-sampul itu diikatnya baik-baik. Setelah puas hati tidak ada yang ketinggalan, ketua tempat mengundi mengunci pintu tempat mengundi dan bersama keraninya dan pegawai polis membawa peti undi dan lain-lain alat perkakas menuju ke tempat mengira undi. Wakil calon boleh mengikut mereka ke tempat mengira undi dengan kereta masing-masing. Dengan ini, selesailah proses mengundi dalam usaha menegakkan pemerintahan berdemokrasi di negara kita Malaysia.